Saya membenarkan Kiringo bercakap 10 minit. Terima kasih. Tuan Speaker, pertama sekali saya ingin menjunjung kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Yang Pertuan Agong atas titah dirajah ke bawah Duli Yang Maha Mulia serta keprihatinan Tuanku mengenai hal dan hak Sabah Sarawak, Perjanjian Malaysia MA 63 pembangunan untuk Sabah dan Sarawak khasnya memperkesahkan ekonomi dan pembinaan Pan Borneo Highway di Sabah. Walaupun layanan kerajaan persekutuan terhadap Sabah dan Sarawak semakin baik, namun masih banyak lagi yang perlu diperbetulkan. Antaranya status Sabah dan Sarawak dalam Malaysia. Adakah kita negeri, negara, atau wilayah? Semasa proklamasi Malaysia pada 16 hari bulan September tahun 63 yang dibaca dan disebarkan di seluruh dunia, Persekutuan Malaya telah bergabung dan bersekutukan dengan Sabah dan Sarawak untuk membentukkan Persekutuan Malaysia. Dalam proklamasi tersebut, Sabah dan Sarawak dirujuk sebagai negara, sama dengan rujukan dalam perlembagaan persekutuan yang dipindah dan berkuat kuasa pada 16 hari bulan pada tahun September 63. Ketua Negara Sabah dan Sarawak digelar Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negara Sabah dan Yang di-Pertua Negara Sarawak masing-masing. Kini Malaysia terdiri daripada 3 entiti, maka itu perlulah penjelasan tentang kedudukan Sabah dan Sarawak dalam Malaysia ini. Tuan Speaker, yang kedua, syarat-syarat perjanjian, janji-janji semasa penubuhan Malaysia masih perlu dijelaskan. Bapa-bapa kemerdekaan Malaysia telah bersetuju menubuhkan Persekutuan Malaysia atas dasar-dasar dan syarat-syarat yang telah dikupas, dibincang sebelum dipersetujui. Ada juga yang termaktub di dalam perlembagaan selain daripada 20 perkara dan laporan IGC. Saya amat bersetuju dengan pendapat dan pandangan tuanku dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa sudah tiba masanya untuk kita melaksanakan apa jua yang telah dipersetujui oleh bapa-bapa kemerdekaan. Sabah dan Sarawak dijanji akan menikmati keselamatan dan pembangunan, malah dipujuk bergabung menubuhkan Malaysia. Tetapi selepas 60 tahun dalam Malaysia, 8 daripada 10 daerah yang termiskin di Malaysia adalah terletak di Sabah. Sabah pula menjadi negeri yang lebih tidak selamat apabila diceroboh oleh tentera Sultan Suluh daripada negara Filipina Selatan dan seringkali diceroboh oleh pengganas Abu Sayyaf dan juga penculik-penculik daripada kawasan yang sama. Tuan Speaker, keselamatan Sabah bertambah lebih buruk apabila pimpinan kerajaan persekutuan membuka ruang kepada pelarian dan pendatang tanpa izin menjadi pengundi melalui projek IC semasa pemerintahan Malaysia Nasional pada waktu itu, yang juga menjadikan Sabah lebih miskin kerana penduduk Sabah telah bertambah mendadak sehingga 300-400% seperti ternyata di dalam laporan RCI 2014. Sebelum pembentukan Malaysia, Sabah sebenarnya kaya dan berkuasa walaupun masih mundur. Ini disebabkan Sabah mempunyai hutan balak dan berkuasa ke atas sumber mineral termasuk minyak dan gas. Tercatat di dalam Hansard Dewan Undangan Negeri Sabah pada tahun 1969 bahawa Ketua Menteri Sabah telah menandatangani 6 perjanjian minyak
dengan syarikat irigasi antarabangsa minyak untuk mengeksplorasi dan melombong minyak dan gas di Sabah dengan pulangan antara lain 12,5% royalti. Tetapi bila mana pada tahun 76 Petronas telah mengambil alih hak milik dan sumber minyak melalui Petroleum Development Bank, pulangan kepada Sabah hanyalah 5%, iaitu Sabah kerugian 7,5%. Sabah dan rakyat Sabah bertambah miskin lagi apabila kehilangan kuasa kemerdekaannya melalui pembentukan Malaysia, di mana hak hasil bersih 40%, kewangannya tidak dipulangkan oleh kerajaan persekutuan mengikut janji dan perlembagaan dalam artikel 112C, 112D dan item 2/1 bahagian 4 jadual 10 dalam perlembagaan sejak 1974. Persoalannya di manakah 40% ini selama 48 tahun, dan bilakah formal financial review akan diadakan? Ini adalah review yang mandatory setiap 5 tahun, tetapi tidak dibuat sejak tahun 74. Keadaan sosioekonomi Sabah bertambah buruk bila mana pemimpin-pemimpin pusat membawa parti politik mereka ke Sabah dan merekrut dan mengimport orang-orang asing dari Filipina dan Indonesia sebagai pengundi dan memberikan mereka kad pengenalan IC Malaysia dan kewarganegaraan mengikut pintu belakang seperti mana yang dikatakan di dalam RCI 2014. Dengan slogan demi bangsa dan agama, mereka cuba melaksanakan social engineering di Sabah. Malah Perdana Menteri pada waktu itu sanggup membelakangkan perlembagaan Sabah untuk mengatur penggiliran Ketua Menteri setiap 2 tahun demi kuasa politik mereka. Tetapi bila sampai giliran parti mereka, tidak ada pula penggiliran. Datuk Speaker, this is probably the darkest political history of Sabah, and I hope dengan izin this will never happen again. Oleh sebab semua ini, tidak hairanlah Sabah menjadi negeri termiskin di Malaysia. Bukan saja termiskin, we are not only the poorest, but also the sickest, according to INDEP, dan mempunyai ilustrasi yang tertinggi. Kemunduran Sabah banyak kita telah dengar dan telah dikupas oleh rakan-rakan seperti rakan daripada Kota Bulu dan sebagainya. Tetapi apa yang saya ingin katakan di sini bahawa pembangunan di Sabah boleh dikatakan 30 atau 40 tahun di kebelakangan oleh pembangunan di Semenanjung. Maka dengan keadaan dan kemunduran Sabah berbanding dengan Semenanjung, kami di Sabah perlu bantuan dan dorongan fokus dalam pembangunan. Sabah dan Sarawak perlu kejar pembangunan di Melayah dan perlu dana membangun yang mencukupi, perlu keadilan dan perlu dihormati perkongsian kita bersama sebagai rakan kongsi membentuk Malaysia. Maka itu dicadangkan dana pembangunan setiap tahun sepatutnya mengikut nisbah yang baru, iaitu formula yang baru yang lebih adil, iaitu 50% untuk Semenanjung, 25% di Sarawak, 25% di Sabah. Barulah kita boleh kejar pembangunan yang ada di Semenanjung. Kita juga perlu memastikan hak kewangan 40% ini
dapat ditunaikan dengan cepat dan bukan hanya 260 juta atau 300 juta. Perlu juga status Sabah dan Sarawak dikembalikan. Dan yang penting sekali, saya meminta supaya peruntukan untuk PAN Borneo ini dipercepatkan kerana yang tuanku telah melafazkan hasrat untuk melihat to drive on the PAN Borneo Highway. Saya harap peruntukan akan diturunkan dengan cepat pada tahun ini agar hasrat tuanku menjadi kenyataan dan konvoi kembara tuanku dapat mengguna lebuh raya tersebut dan disambut meriah oleh rakyat Sabah penuh dengan protokol sebagai yang di Pertuan Agong sebelum tuanku berangkat pulang ke negeri Pahang pada tahun yang akan datang. Perlu juga saya rasa sokongan daripada kerajaan pusat untuk membangunkan ekonomi Sabah dan Sarawak, memandangkan pemindahan pusat ibu pejabat ataupun ibu negara Indonesia daripada Jakarta Okey, kita boleh gulung ke Nusantara, Kalimantan. Tuan Speaker, sebagai rumusan, saya yakin Malaysia akan lebih maju dan pemerintahannya akan lebih stabil sekiranya ada perpaduan dan kerjasama semua pihak dan semua tuntutan Sabah dan Sarawak di bawah Perjanjian Malaysia IGC Report 20 perkara dan perlembagaan dilaksanakan. Baik. Dengan itu Keningau menyokong. Sekian. Terima kasih Keningau.